Okay, sebelum kita bincang, masa pun dah tinggal 12 minit kan? Jadi ada apa nak tanya? Tak ada, kita share setakat yang kita sempat dan laju-lajulah kita buat sikit. Oh, kau tak nak jumpa orang terus? Kak Hina, Assalamualaikum. Boleh nak tanya? Boleh, silakan. Pasal pasal international sponsoring, negara mana yang kita international sponsoring ni? Thailand Dia lagi? ikutlah kalau yang negeri-negeri yang Syuang Hu dah pergi, negara-negara yang Syuang Hu dah pergi, yang pergi daripada Taiwan, maka dia jadi international Taiwan lah. Kalau kita nak sponsor orang Thailand ni, maksudnya kita kena melalui Taiwan kalau Thailand. Adalah prosedur dia. Tapi kalau kita nak sponsori macam Hong Kong, dia boleh, dia international juga, tapi di sini yang handle. Okey, so maknanya ikut negara tu bercabang tu dari mana? Dia dua je, satu dari Taiwan, satu dari Malaysia. I see. Yang bercabang dari Malaysia ni yang tak payah international hanya Singapura dan Indonesia je. Kan? Lain semua jadi international. Jadi prosedur dia kita kena isi borang international tu lah. So dari segi macam PV dia, dari segi guiding line apa semua tu macam mana? Kalau PV dia sebenarnya yang 28% tu kita tak dapat apa-apa lagi sebab dia macam ditaja oleh let's say lah downline kita tu orang Thailand kan, orang Thailand. So dari 0 sampai 28% ni dia akan dapat kepada ibu angkat dia tu lah yang jadi mak angkat dia, penaja angkat dia di Taiwan tu. Jadi sebab masa tu kira yang membantu dia adalah ibu angkat tu, kita duduk di Malaysia kan. Maknanya yang responsibility guide apa semua tu is orang negara tu apa yang angkat dia. Ya, so daripada sampai 28% tu memang akan dapat dekat penaja angkat tadi. Okay, bila dah dapat 6.7%, dia telah grup dia tu dah menghasilkan 6.7%, akan dapat seorang separuh. Kita dengan apply angkat tadi dapat seorang separuh. Okey, faham. Yang lain pun samalah. Cuma sebab untungnya kalau kita ada, jadi kita tak buat apa-apa dapat macam tu lah. Kan? Kalau kita ada downline yang international yang diajar oleh orang lain. Dan tapi kalau orang tu orang Thailand yang berada di Malaysia, kita yang ajar, so 28% tu kita dapatlah sebab kita ni sebagai ibu angkat dia. As it is now, Undang-Undang Malaysia Syuang Hor, kalau bukan bukan warga negara Malaysia, warga negara asing nak daftar jadi ahli Syuang Hor, dia kena ada business kan? Is it still the same ruling? Dia kena ada apa? Kena ada business, kena own a business baru boleh register as a Syuang Hor member Malaysia. Betul. Yang bukan warga negara Malaysia. Kak Ina pernah try nak buat tu, soal yang kata tak boleh pun macam tu. Tak boleh. So maknanya kalau foreigners yang dekat Malaysia, Indonesian from other countries lah, dia tak boleh register as a so sama ada dia kena ada asin merah atau pasangan dia orang Malaysia. Dia boleh masuk sebagai macam tu. Kalau sebab kalau dulu memang kita buka semualah, kita buka semua negara boleh. Tapi bila Myanmar dah masuk banyak hari tu, jadi kita dah tutup international yang macam tu. So sekarang ni mungkin boleh propose balik lah kot sebab Myanmar dah tak mendaftar di Malaysia kan. Jadi dia ada certain country dia boleh jadi yang international sponsoring tu. Certain country kita tak boleh lagi. I see. So kalau macam ada kawan-kawan yang menetap di Malaysia, how yang foreigners yang menetap di Malaysia, so how do we agak dia minat nak jadi nak beli barang apa semua, and even to the extent nak buat share. Kita buat sebenarnya katalah orang tu let's say orang Dubai lah kan, orang Dubai duduk di sini. So kita tak ada Syuang Hor di Dubai kan.
Jadi kita tak boleh taja pun orang Dubai tu. Cuma kita boleh macam buat secara manual dulu. So bila ada certain jumlah, baru kita boleh propose. Certain Maknanya kitalah yang mengembangkan, permulaan mengembangkan di Dubai tu. Macam tu. Okay, alright. Thank you so much. Jadi kita kena macam manual dulu lah. Macam mana berlaku di Myanmar sekarang sebenarnya dah macam manual lah, sebab di Myanmar sekarang dah tak boleh buat produk kita boleh masuk, tapi negara dia tak benarkan buat secara multi level marketing, so kita jual kat sana single level. Tapi single level tu diberi kepada orang-orang bawah tu dikira secara manual lah, dia orang buat macam tu. The leaders buat macam tu. Oh, okay. Macam kat sana. Jadi maknanya kalau kita nak bermula di negara yang tak ada lagi orang lain, contohnya macam Dubai ke, Arab ke, kan, Egypt ke, macam tu, kita kena buat kalau macam Patrick, dia buat satu sistem yang dia boleh key in di luar, dia key in dalam tu pun macam upline downline jugalah, masukkan pembelian tu. Okay. Jadi kalau ramai sangat, kita bolehlah belajar cara begini. Ya, insyaAllah. Tapi bila dah cukup certain amount, kitalah jadi pemulanya membuka network di negara tersebut. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi, okey, ada lagi tak nak tanya? Masa pun macam dah tinggal 5 minit, macam tak payahlah. Minggu depan lah pula kita buat. Kita proper invite untuk tahu pasal Dubai ni kepada first timer yang join. Jadi kalau lah grup Kak Ina yang first timer yang join tu, Senior VM Naraini dengan Diamond Nur Yuliani. Jadi kita boleh invite diorang minggu depan ke untuk buat proper sharing bagaimana pengalaman mereka untuk kali pertama menyertai trip Shanggu. Cuma ni Kak Ina nak share macam mana kita nak dapat pergi trip tu. Okay. So kiraan dia macam ni. Ni kiraan sekejap. Pergi sini, bawah-bawah ni. Pergi sini. Okay, kiraan dia macam ni. Kalau kita nak tahu macam mana nak boleh pergi trip. Okay, so kalau kedudukan kita, gambar dia, gambar tak keluar dulu. Ni gambar macam ni. Kita ada satu downline yang buat 13,000. Kita ada 13,000 dengan grup-grup kecil. So 13,000 kita ni kali 28%, bahagi 4 kali 0.75. Dapatlah 682 PV trip. 13,000 yang bawah ni, 13,000 kali 6.7% kali 0.75. Dapatlah 653 PV trip. Campur 2 jadi 1,335. So kalau untuk kali pertama, kali 12 bulan, kita dapatlah 16,000. Layaklah pergi. Kalau kita ada satu downline yang VM, maka kita kena buat 13,000. Tapi kalau kita tak ada downline yang VM, kita buat 19,500. 19,500, so cukup tak? Kalau macam ni 26 kan? Kalau ikut tu ni 26,000. Tapi kalau kita ada satu downline yang dah VM, kita cuma buat 13 je. Faham tak? Nampak tak yang Kak nak share ni? Nampak Sekejap So jadi kepada yang nak plan untuk pergi trip ke Shanghai, so kalau network dia belum ada VM, dia kena buat 19,500. Kalau network yang dah ada VM, buat macam ni. Pastikan VM tu tiap-tiap bulan dapat 28% dan kita juga buat 28%. Boleh pergi untuk kali pertama. Kalau yang dah pergi kali pertama, nak buat untuk pergi kali kedua, dia kena 21,000 PV. Kan 21,000 PV ni selamanya itulah. Jadi kalau position kita yang macam ni dah, maknanya boleh bagi 16,000 je kan. Jadi maksudnya kita kena tambah lagi lah PV. Sama ada kita jadikan kita punya sendiri 26,000 ke dengan satu downline 13,000, sah-sah kita pergi. Maksudnya kita punya ni 20,000 for example. 20,000 sini 13. Boleh pergilah untuk kali kedua. Tapi kalau kita maintain juga macam ni, tak boleh pergilah sebab kali pertama 16,020. Kali pertama 16,000, kali kedua 21,000.
Sebab tu kita kena cepat-cepat jadi senior. Kalau kita jadi senior, confirm tiap-tiap tahun kita pergi. Okey, itu adalah PV trip. Jadi bagi yang ni kira baru 2 bulan ni bulan ketiga kan. So kalau bulan 1 dengan bulan kedua tu kita tertinggal lah, tak capai sejumlah yang sepatutnya, kita boleh cover bulan-bulan yang akan datang. Jadi kita kena cepat-cepat, jangan ujung-ujung baru kita nak top up, jadi tak kadang-kadang tu banyak sangat, jadi tak boleh lah. Okey, clear? Itu kalau kita nak pergi Dubai, pergi Shanghai. So pada Kak Ina, trip dia memang sangat hebat. Pergi Dubai semalam pun ni, yang kita pergi Padang Pasir tu, ada 60 jeep, satu jeep tu 1,200. 1,200 dirham. Maksudnya kat situ company habis dekat kira 40 jeep. 60 berapa jeep? Jadi maksudnya kalau kita nak pergi sendiri tak terdaya, kita nak pergi tu, nak membayar tu. Jadi ambillah peluang ni. Kan? So mak kena kira, tengok lupa dah ada kira dah. Mana dia? Kena kira dengan 72,000. 72,000. 1,200 kali dengan berapa jeep? 67. 80,000 kalau 67. 80,400 dirham. 80,400 dirham. Kalau kita pergi sendiri pun kita nak. So jadi kat situ ambillah peluang ni untuk dapat pergi supaya kita orang kata tak payah berbelanja teruk untuk kita dapat pergi tempat-tempat yang hebat tu. Jadi masa di airport tu, so Diamond Nolai ni bersembang dengan kita punya GM, General Manager kita Fukuoka. Dia kata okey, tahun depan memang kita pergi Shanghai. Tahun lagi satu dia tanya Diamond Nolai ni, Egypt ada apa? Sebab Lani ni belajar kat Egypt. Jadi Lani pun cerita-cerita. Betul dia kata, oh kalau macam tu, macam kita boleh cuba. Dia kata, dia nak pergi Timur Tengah belah sana. Kalau pergi Egypt lagi, pergi negara Islam lagi. So, lepas tu dia orang cadangkanlah baik pergi Turki. Dan tahun lagi sekali pergi Turki. Jadi baik sekarang kita betul-betul bina network kita supaya tahun seterusnya tu boleh terus pergi. Macam apa tu, kalaulah kata kita dah contohnya kalau triple diamond ataupun gold diamond, bulan Februari ni cukup dah PV trip. Macam Kak Ina cukup dah PV trip. Jadi kalau senior mungkin macam adik ni selalu bulan 11 atau bulan 10 cukup PV trip. Jadi maksudnya bila network kita makin besar, kita tak payah nak bersusah payah untuk mencukupkan. Dia mesti cukup. Kalau diamond Nizam bulan apa hari tu cukup? Bulan 5 kot dah. Nizam? Tadi dengar suara Nizam? Bulan Mac. Betul tak Nizam? Bulan 5 kan? Bulan Mac. Dah cukup. So, jadi maksudnya besarkan je network. Automatic trip tu boleh pergi. Yang bestnya kalau network dah besar, trip tu dah lah boleh pergi. Bonus pun banyak. Kan? So jadi kita kena cuba untuk kembangkan network kita tu sebaik yang mungkin. Kalau lah Kak Ina share balik tadi, Kak Ina plan nak tunjuk tu, kan tunjuklah sikit, tak payah discuss semua. Macam mana kita nak buat tu. Sebenarnya kita selalu bincang pun benda ni kan. Okay, mesti jelas matlamat kita ni supaya kita ada semangat. Kita buatlah 2 slide. Jadi jelas cara yang boleh kita lakukan untuk mencapai matlamat kita. Okay, kerja hakiki, kebanyakan orang sibuk dengan kerja hakiki, dia kata tak ada masa. Jadi maksudnya, kalau kita masih bekerja, pilihan kita tak nak buat full time, nak bekerja lagi. Jadi jika nak something dalam Shanghu, kena bagi masa kat Shanghu. Tak boleh sambil lewat. Kena sebab kita buat secara part time, tapi part time yang ada tu kita betul-betul full time buat. Jadi masa yang ada tu selalunya orang bagi alasan apa? Oh, sibuk dengan kerja lah, sibuk dengan keluarga lah,
sampai kadang-kadang tu tak ada masa pun untuk Shanghu. Jadi tentulah kita tak akan dapat apa yang kita nak di Shanghu. Jadi kalau kita betul-betul nak buat Shanghu, walaupun kita ada kerja hakiki ni, kita kena sacrifice lah mungkin keluarga, diri sendiri. Sacrifice macam mana? Kak Ina bagi contoh Kak Ina lah. Sebab Kak Ina masih bekerja dan dalam bekerja buat PhD lagi. Macam mana Kak Ina sacrifice? Sacrifice benda-benda yang macam kalau lah kata dari segi keluarga ni kita cakap dengan dia orang, okay, setahun sekali je kita pergi bercuti kat mana-mana. Plan siap-siap, tahun ni nak pergi mana. Itu je waktu dia. Waktu lain, dekat-dekat je. Tak ada nak pergi. Dan kalau nak pergi dekat-dekat pun, kalau waktu tu ada seminar ada apa, tak boleh pilih. Waktu minggu yang ada seminar tu tak boleh pilih untuk pergi beraktiviti, bercuti ke. Itu saya kata Kak Ina buat. Bukan Kak Ina tak pergi dengan dia orang, tapi Kak Ina mengutamakan waktu seminar tu balik kampung pun kena balik sini semula. Kadang-kadang dia orang pun bersungut lah, dah ada kampung balik 2 hari sebab ada seminar Sabtu dah balik KL. Maksudnya sebelum kita berjaya. Jadi kalau kita nak, kita kena sacrifice macam tu. Diri sendiri ni tentulah banyak benda yang Kak Ina sacrifice. Tapi sekarang ni bila semua benda tu dah dapat, jadi mudah segalanya. Kan? Jadi kita sekarang ni, maksudnya kita bijak memilih dan mengatur. Bila dah dapat benda ni jadi dengan sendirinya. Okay, apa benda lagi? Jadi sebenarnya, kalau kata kita nak sihat ni, kita betul-betul faham benda ni. Dan ini yang menjadi satu semangat, satu dorongan untuk kita terus buat. Ini belajar bagi faham. So untuk sihat ni, of course lah kita guna mana-mana linzi. Dan dah tentu kita nak bagi linzi yang terbaik kat badan kita. Dan set perut ni. 2 perkara ni yang kita guna untuk kita dapat sihat. Dan of course perjalanan kita ni sihat. Jadi yang ni tenung bagi faham. Supaya boleh bagi motivate kat diri sendiri untuk terus buat. Untuk berazam nak makan YKS ni. Setiap hari 6 biji untuk terus kekal sihat. You tengok tangga ni. So you bayangkan ketika umur 50 ke 70. Ketika kita mula bersara, tapi kita di tangga biru. Kerjaya yang bagus dalam Shanghu sebagai Gold Diamond contohnya. Kak Ina pergi trip Dubai. Jumpa je siapa, semua nak tengok gambar. Bukan kita nak bangga kedudukan tu. Maksudnya kerjaya kita tu meletakkan kita begitu. Kita ada satu kerjaya. Dan kita boleh melancong. Dan di kesihatan kita ada, kita boleh beribadat. Tenungkan kerja yang kita pilih tu, benda yang kita pilih tu boleh bagi benda ni tak? Untuk menjadikan satu motivation you untuk melakukan satu sacrifice tadi ni. Kan? Maknanya kita macam mengorbankan pengorbanan yang awal kita buat tu. Okey, dari segi masa, you fikir ni. Kan, network yang besar ni, contohnya lah, Kak Ina belum buat order apa lagi, kalau Kak Ina buka ni, dah senior WM tu dah jadi dah. Bukan baru balik tadi. Senior WM tu dah jadi. Okey, dari segi kewangan, bila network tu dah besar, kita tengok ni naik. Tanpa turun. Ini faham benda ni betul-betul. Tahu kenapa nak buat ni. Baru ada satu motivation dan boleh dapat semua perkara yang di-listkan yang Tuan Hu tawarkan kat kita. Faham cat ni dan tahu bercerita. Kalau rasa-rasa nak try lah, okey Kak Ina saya nak ambil satu slot nak cerita benda ni. Boleh? Tengok kawan-kawan faham tak? Sampai tak apa yang kita nak sampaikan? Okey? And then, kita kena tahu apa yang Shanghu janjikan ni, sehebat mana yang Shanghu janjikan ni. Ini contohnya, bonus bulanan ni bila kita dah berjaya. Kenapa tak keluar? Okey, ni bercuti. Kan, pergi Dubai. Percutian ni, laju-laju lah, ni percutian yang Kak Ina dah dapat. Tahun ni kali yang ke-14. So, bonus diamond. Yuli kali pertama dapat bonus diamond tahun ni. Kan, ni kereta. Sekarang Kak Ina tengah lead untuk dapat kereta kali kedua. Kalau ayah Kak Ina fulfill sampai bulan 6, bulan 7 dapatlah kereta ni. So, you buat, you dapat. Tak payah nak fikir. Okey, so jadi ini yang Syang tawarkan kat kita. 5 perkara ni pun sangat hebat. Yang nombor 5 ni, 15,000 untuk percutian diamond ni kita akan dapat dalam bulan 9. So tahun ni kali pertama Yuli akan dapat ni. Ini yang kita pergi trip tu, nanti orang lain akan cerita. Jadi sebab itulah Kak Ina nak bagi tahu yang kita ni, kalau kita betul-betul nampak kita akan ada satu motivation untuk kita buat benda ni secara serius. Macam mana nak buat tu? Cuba tengok balik segala kita punya Zoom meeting.
tentang bagaimana bermula. InsyaAllah you boleh orang kata ikutilah untuk melakukannya. Okey, itu saja secara laju-laju. So ada apa nak tanya? Ataupun ada yang masih tak jelas macam mana lah Kak Ina ni, saya nak start ni dah lama buat tak jadi ke apa, cakaplah. Supaya kita boleh bantu bagi idea. Dalam 5 minit lagi. Kalau tak ada kita stoplah 11.10 dah. Cik Ismail ke? Apa ni Cik Said dari Bangi kan? Kak Su dari Sek Kedah. Ya, dia panggil. Saya masuk lambat ni tapi tak apalah. Lain kali saya tengok balik lah. Kita tengok balik. Balik. Boleh buat balik malam balik kita. Ya, Cik Said lagi kena cuba sebab nak dapat nak kena makan yang berkualiti, yang kata yang lebih kenalah dengan masalah kesihatan tu supaya kesihatan kita makin lama makin bertambah baik. Matlamat kita nak sihat, jadi kita buat benda ni supaya kita boleh dapat bonus yang boleh mampu beli yang YKS ke YKK ke untuk merawat diri kita. Jadi disebabkan kita mampu beli, reward yang kita dapat boleh pergi melancong maybe point yang kita dapat tu. Dan duit pun dapat. Jadi benda ni kena lagi belajar. Saya nak pergi Sabah minggu depan ni. Kan? Di Sabah kalau Encik Said pergi sana, lagi banyak orang Sabah saya tengok orang macam mana. Kan? Dulu hutan lah. Pergi sana kan, Encik Said akan tengok dia merata-rata ada kopi siok. Cuma kena hati-hati. Sanakan KK dengan kucing. KK kita ada HQ kat sana. Ya, saya pergi tempat kerja tak tahu lah. Ya kan, kita nak pergi buat kerja, kalau boleh kita nak sihat, insyaAllah. InsyaAllah. Saya online dari Sabah lah. Okey, yang lain boleh, online dari Sabah pun boleh. Orang Sabah banyak tengok kita punya Zoom meeting sehingga menjadikan mereka sangat berjaya. Bila saya pergi trip baru ni, yang orang nak berposing dengan kita tu banyaknya orang Sabah lah. Sebab dia kenal kita melalui Zoom meeting, pergi trip baru jumpa. Macam tu. Cuba tanya-tanya orang Sabah, bersembang, tengok kedai-kedai, memang banyaklah dia orang dah ada kopi siok. Okey, lagi ada siapa nak tanya? Cik Ismail ke? Boleh Cik Ismail struggle untuk cuba kembangkan network supaya boleh pergi Shanghai. Cik Ismail. Ada ke tak ada? Okeylah. So kita sambung kita punya meeting ni minggu seterusnya lah. So bagi balik dekat Mawan. Ada ke Mawan? Ada. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Golda Iman Haslina atas perkongsian yang serba sedikit sebab tak cukup masa. Oleh itu kita pun akhirilah Zoom meeting kita pada malam ini. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan masa yang sama. Pada waktu dan masa yang sama. Link yang sama. Kita akan cuba adakan walaupun sebab kita kena serius benda ni. Sebab itulah walaupun kami baru balik daripada trip sampai tapi duk fikir nak on ke tak, Jadi benda ni kalau kita serius, kita kena on. Kalau tak ada speaker tadi pun saya yang akan cover semua speaker hari ni. Sebab benda ni kita kata kita jalankan secara seboleh-bolehnya, kita tak nak batal. Nak bagi jadikan ia satu regular kan. Jadi waktu yang sama minggu depan juga kita cuba buat lagi Zoom meeting. Jadi bagi yang nak cuba praktis, nak cakap apa-apa tajuk, bagi tahu. Kata saya nak cuba. Dengan cara macam tu, orang akan jadi sangat expert untuk buat sharing. Tak ada cara yang lain, melainkan cuba jadi speaker. Okey, so itu saja. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.